Awak perlu pindah, kata ibu saya mengumumkan di pertengahan hidangan ayam Belanda Krismas. Betul ke? Saya menjawab, mengekalkan suara saya dengan tenang. Saya yang bayar sewa, bel, dan barang runcit. Keesokan paginya, saya berkemas dan pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Hai, Reddit. Sudah tentu, tak guna. Saya Elise, 32F. Dan Krismas tahun ini berakhir seperti bab 1. Saya langsung tidak sedar saya masih menulis. Saya tidak menutup pintu. Saya tidak menangis. Akhirnya saya pergi dengan senyap. Tapi biarkan saya kembali. 3 tahun lalu, selepas ayah saya meninggal dunia, ibu saya bertanya sama ada saya mahu berpindah semula untuk membantu. Dia kata rumah itu terasa terlalu besar, terlalu sunyi, dan dia hanya memerlukan sedikit masa untuk menyesuaikan diri. Saya baru sahaja selesai kontrak kedua saya sebagai perunding pematuhan perjalanan. Jadi saya fikir mengapa tidak? Saya boleh mengambil beberapa kerja jarak jauh, berada di sisinya secara emosi, dan menabung sambil memikirkan langkah seterusnya. Kecuali bantuan bertukar menjadi pembayaran sewa. Ya, dia menyewa rumah itu selepas menjual rumah lama, meliputi barangan runcit. Meliputi elektrik, air, wifi, malah langganan penstriman. Secara senyap, saya sedang menikmati pesta ube dan makanan bawa pulang adik lelaki saya apabila dia terlupa dompetnya. Ibu saya mula menganggapnya rumah kami, tetapi secara jujurnya, dia sudah berbulan-bulan tidak membayar bel. Pada mulanya saya tidak kisah. Saya bukan orang yang suka mencolok mata. Saya gembira menyimpan barang-barang itu. Saya juga menghias rumah untuk Krismas sendiri tahun ini, membeli pokok Krismas, membungkus setiap hadiah, memasak sebahagian besar makan malam, dan kemudian makan malam Krismas tiba. Kami semua berada di sekeliling meja. Saya, ibu saya, abang saya Ryan, teman wanita barunya Jess, dan makcik dan pakcik saya Hood singgah untuk pencuci mulut. Saya sedang menggigit sekeping ayam Belanda kering apabila ibu saya meletakkan garpunya dan berkata, awak perlu berpindah. Macam tu sahaja. Tiada sindiran. Tiada emosi. Dia mengatakannya seperti dia sedang mengulas tentang cuaca. Saya berkelip. Betul tak? Dia mengangguk. Awak sudah lama di sini. Sudah tiba masanya untuk Ryan dan Jess mempunyai sedikit ruang. Saya memandang Jess. Dia tersenyum seperti ini sudah selesai. Jadi saya hanya mengangguk, mengelap mulut saya dengan serbet dan berkata, okey, tenang, sejuk, akhir. Tiada siapa yang berkata apa-apa lagi. Ryan membuat jenaka tentang akhirnya menukar bilik lamanya menjadi studio podcast. Hanya ketawa. Ibu saya menuang wine untuk dirinya sendiri. Saya meminta diri. Menghabiskan sisa malam itu mengemas barang-barang saya. Komputer riba. Fail penting, barang kemas. Satu-satunya gambar berbingkai ayah dan saya yang saya suka. Menjelang matahari terbit, saya telah tiada. Tiada pemandangan besar, tiada nota, hanya ketiadaan yang senyap dan disengajakan. Dan buat pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya rasa bebas sepenuhnya. 3 hari pertama selepas saya pergi, telefon saya senyap sepenuhnya. Tidak. Awak okey? Tidak. Awak pergi mana? Tiada apa-apa. Ia sedikit menyakitkan. Tidak berbohong. Tetapi ia juga mengesahkan semua yang saya terlalu letih untuk akui. Saya bukan keluarga. Saya pekerja utility. Mereka tidak perasan saya tiada sehingga mereka memerlukan sesuatu. Hari ke-4. Pukul 8.12 pagi. Teks daripada ibu saya. Ibu, hai sayang, sewa rumah perlu dibayar. Bolehkah ibu hantarkannya sebelum tengah hari? Ibu, 1 minit kemudian. Tambahan pula, telur dan susu badam kami kehabisan. Saya tidak menjawab pada pukul 11.47 pagi. Ryan, wifi tidak berfungsi. Awak terlupa bayar lagi ke? Yang tu buat saya ketawa terbahak-bahak. Lihat,
Apa yang mereka tidak tahu ialah saya tidak mengemas barang-barang saya semasa saya pergi. Saya juga telah membatalkan pembayaran automatik sewa. Ia atas nama saya. Terima kasih banyak-banyak. Memindahkan semua utility daripada nama saya. Menutup akaun Netflix, Disney Plus dan Spotify yang dikongsi. Malah menggantung perkhidmatan penghantaran barangan runcit yang mereka cari selama ini. Rumah itu membebankan saya secara senyap, halimunan, dan sekarang tidak lagi. Menjelang hari ke-6, saya mula menerima panggilan. Mil suara demi mil suara. Saya tidak faham kenapa awak begitu dramatik. Kami hanya mahu Ryan mempunyai peluang yang adil untuk memulakan hidupnya. Jangan paksa saya merayu kepada Elise. Kami memerlukan awak. Jess juga menghantar mesej kepada saya di Instagram dengan beberapa baris ceria palsu seperti, "Hey, harap kami tidak salah jalan. Ryan dan saya sangat menghormati ruang awak dan sanggup berkongsi dapur sehingga kami jumpa tempat tinggal sendiri. LOL. Saya dah sekat dia." Kemudian datang pula masalah besar. Ibu menelefon sambil menangis. Kata tuan rumah mengugut untuk menghalau mereka. Dia tak tahu pajakan itu atas nama saya. Dia tahu. Sewa belum dibayar dan terlalu dekat dengan cuti untuk tekanan macam ni. Masa tu saya cakap, "Awak suruh saya pindah." Saya dah buat. Senyap. Kemudian dia berbisik. Tapi saya tak sengaja semuanya hancur berkecai. Terlambat. Tak lama kemudian keadaan menjadi huru-hara. Menjelang malam tahun baru, saya sedang menghirup teh di sofa kawan saya. Cara, menonton Glass Onion, dan makan lebihan kek keju apabila sembang kumpulan keluarga meletup. Ibu. Jadi Elise meninggalkan keluarganya pada Krismas. Tak masuk akal. Ayah awak pasti malu. Ryan, sekurang-kurangnya awak boleh biarkan pemanas menyala. Cuaca sejuk di sini. Terima kasih untuk apa-apa. Mak Cik Mei. Kejutan MCP. Tunggu. Dia yang bayar sewa dan utility. Sejak bila? Cengkerik dari ibu. Ketika skim saya memutuskan untuk membalas. Sekali sahaja. Sejak hari saya berpindah semula. Sejak hari dia meminta saya membantu. Sejak setiap pembelian barangan runcit, setiap bel elektrik, setiap kali Ryan terlupa dompetnya, sejak awak meminta saya pergi di hadapan semua orang sambil makan. Ayam Belanda, saya senyapkan perbualan selepas itu, tetapi nampaknya Mak Cik Mei tidak tahu kerana keesokan harinya dia menghubungi saya secara langsung. Dia kata dia langsung tidak tahu bahawa dia fikir ibu yang menguruskan semuanya sejak penjualan rumah lama itu. Bahawa dia fikir Ryan telah bekerja dengan baik. Bahawa Jess sepatutnya hanya melawat untuk cuti, bukan berpindah masuk. Rupa-rupanya ibu telah memberitahu seluruh keluarga bahawa saya tinggal di sana tanpa sewa. Menjalani kehidupan yang mudah sementara dia bergelut untuk memastikan rumah itu terus beroperasi. Dia tidak pernah menyebut bahawa sayalah yang memastikan lampu tetap menyala. Apabila saya bersemuka dengannya, ibu merungut. Mengatakan bahawa saya manipulatif, bahawa saya menghukumnya kerana bersedih, bahawa dia tidak fikir saya akan benar-benar pergi. Dan apabila teman wanita Ryan, Jess, Clash, menyiarkan jelajah Tito ke tempat baharu mereka yang selesa, seseorang dalam komen bertanya tentang bekalan elektrik yang dimatikan di tengah-tengah Dideo. Dia menjawab, "LOL, tuan rumah kita gila. Cuba teka siapa yang memiliki pajakan itu?" Saya. Saya tidak merancang balas dendam. Saya merancang kedamaian. Saya mahukan jalan keluar yang bersih. Perpindahan yang senyap dan bermaruah tanpa mesej suara yang mengganggu rasa bersalah atau apa yang berlaku kepada ucapan keluarga. Saya tidak cuba menghancurkan hubungan, tetapi sesetengah hubungan perlu dibina, terutamanya apabila anda akhirnya menyedari bahawa anda adalah satu-satunya yang menghalang mereka. Semuanya bermula dengan permintaan Benma itu. $1,300 daripada Ryan. Menyatakan bahagian sewa tertunggak anda. Anda tidak memberi kami notis. Saya membacanya 5 kali, kemudian hanya merenungnya. Mungkin jika saya memicingkan mata dengan cukup kuat, saya akan mendapati bahagian di mana ia adalah jenaka.
Saya tidak membalas. Sebaliknya, saya duduk di meja di rumah tetamu Carara, membuka komputer riba saya, dan membuka perjanjian pajakan, yang saya tanda tangani 3 tahun lalu apabila saya berpindah semula hanya untuk membantu. Pajakan itu atas nama saya sahaja. Ibu tidak pernah menambah dirinya sendiri. Ryan tidak pernah disenaraikan. Jess, walaupun dalam gambar. Jadi, apabila saya men-scroll ke bawah dan melihat tarikh pembaharuan, 5 Januari, ia terasa seperti kereta api barang. Mereka semua duduk di tempat yang sah, secara logistik, secara terang-terangan. Mereka tidak berhak berada di rumah itu tanpa saya. Saya menunggu sehingga hari perniagaan pertama Januari untuk berpindah. Saya menghubungi Tuan Tanah, Encik Helorson, seorang lelaki yang lebih tua, pendiam, profesional. Kami mungkin telah bertukar-tukar 5 email dalam masa 3 tahun. Hai, ini Elise Thompson, kata saya. Saya orang utama dalam pajakan untuk 122 Orchid Girl. Oh, ya, katanya. Saya tertanya-tanya bila awak akan memperbaharui. Belum nampak sewa untuk bulan Disember. Saya memberitahunya dengan tenang tentang apa yang telah berlaku bahawa saya telah berpindah keluar pada 26 Disember. Bahawa saya telah mengosongkan premis itu, mengambil barang-barang saya, dan tidak berada di sana sejak itu. Saya kata saya tidak akan memperbaharui pajakan. Terdapat jeda seketika. Adakah orang lain masih tinggal di sana? Saya menghela nafas. Ya, tapi tiada seorang pun daripada mereka yang dalam pajakan. Jeda lagi. Baiklah, katanya perlahan. Terima kasih kerana memberitahu saya. Kalau begitu, mereka bukan penyewa yang sah. Saya akan keluarkan notis dan tukar kunci sebelum 6 Hekbi. Terima kasih, kataku. Beritahu saya jika awak perlu menghantar kunci. Malam itu, panggilan bermula. Jess yang pertama. Nombornya muncul semasa saya sedang menggosok gigi. Saya mengabaikannya. Dia cuba lagi dan lagi. Akhirnya, satu peti suara. Awak tak boleh buat macam ni. Awak tak boleh halau orang keluar sesuka hati semasa cuti. Awak tak bagi kami peluang pun untuk bercakap. Awak kejam. Kemudian ibu cuba. Peti suara demi peti suara. Saya tak maksudkan masa saya kata awak perlu berpindah. Awak emosional. Awak salah tafsir. Bagaimana dengan kemaafan? Elise, ayah awak tak mahu ini. Tolong cakap sahaja dengan saya. Saya tak balas, tapi saya dengar. Dan dalam setiap patah perkataan, saya tak dengar kesedihan, tapi panik. Bukan penyesalan, tapi hilang kawalan. Menjelang hari kelima, notis pengusiran telah dilekatkan pada pintu depan. Jess menyiarkan cerita Instagram yang dramatik dengan penapis sedih di atas kotak kadbod dan perkataan, sesetengah orang tidak faham erti keluarga. Ryan mengulas, ceritakan pada saya. Salah seorang rakan sekolah menengah saya menghantar tangkapan skrin kepada saya dan berkata, tunggu, bukankah itu rumah awak? Saya hanya membalas dengan senyuman. Sembang kumpulan itu menjadi nuklear pada 6 Hekbi. Ryan, bagaimana kita boleh mencari tempat baharu dalam masa 24 jam? Awak betul-betul jahat. Awak akan membuatkan ibu kehilangan tempat tinggal. Ibu, awak sepatutnya menjaga kami. Awak berjanji akan membantu selepas ayah meninggal dunia. Akhirnya saya memecah kesunyian saya. Saya? Tidak. Saya berjanji untuk membantu sementara awak pulih. Itu 3 tahun yang lalu. Awak menyuruh saya berpindah. Jadi saya pun berpindah. Awak tidak pernah bertanya tentang pajakan. Tidak pernah membayar sesen pun. Awak ingat saya akan terus membayar sementara awak memberikan bilik saya kepada Ryan dan Jess. Saya tidak meninggalkan awak kehilangan tempat tinggal. Saya membiarkan awak bertanggungjawab. Makcik May menjawab dengan sebaris. Wah, perbualan itu menjadi senyap selama berjam-jam selepas itu. Kemudian pada minggu itu, Cara dan saya memandu melepasi rumah itu. Salji turun dengan renyai-renyai.
Lampu dipadamkan. Sebuah U-Haul kecil diletakkan di hadapan. Ryan berdiri di beranda dengan memakai hoodie sambil bertengkar dengan seseorang di telefon. Jess mundar-mandir di sebelahnya. Kelihatan marah. Kami tidak berhenti. Jess memerhati dari sudut seketika. Lampu beranda berkelip-kelip dan kemudian terpadam. Epilog. Saya secara rasmi menyerahkan kunci kepada tuan rumah pada 9 Januari, menghantarnya dalam sampul surat berlapik dengan nota kecil tulisan tangan yang terselip di dalamnya. Terima kasih atas kebaikan anda selama ini. Hartanah ini dalam keadaan baik. Semua kewajipan saya telah dipenuhi. LECT. Saya telah berpindah ke sebuah apartemen 2 bilik tidur yang tenang di seberang bandar. Lantai kayu keras, tingkap besar, sudut bacaan kecil di tepi balkoni tempat saya minum kopi pagi saya. Tiada nama orang lain dalam pajakan. Tiada catatan pasif-agresif di peti sejuk. Tiada makan malam beku yang hilang dalam sekelip mata. Saya menerima teks daripada ibu minggu lepas. Saya rindukan awak. Saya tidak bermaksud untuk sampai ke tahap ini. Saya tidak membalas. Tetapi saya membuka aplikasi nota saya dan menaip. Awak menyuruh saya berpindah. Jadi akhirnya saya menjadikannya rumah. Terima kasih kerana mendengar. Reddit. Jika awak pernah menjadi pembetul keluarga, penyedia yang pendiam, peleka emosi, hanya untuk diketepikan sebaik sahaja awak berhenti berguna, saya faham awak. Awak tidak gila. Dan awak tidak kesorangan.